محمد الكافي وعلى آله وصحبه عدد ما قام بأداء حقوقه وفي. اللهم صل على سيدنا محمد الكافي وعلى آله وصحبه عدد ما قام بأداء حقوقه وفي. Alhamdulillah, dengan salawat dan juga qasidah yang kita baca itu tadi, mudah-mudahan didengari bukan saja telinga kita yang mendengarnya, bahkan didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak majlis kita pada malam ini, tuan-tuan, bukan majlis yang biasa-biasa. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menzahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini dan menjadi nabi akhir zaman, dan disebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi akhir zaman, maka secara automatik kita juga jadi umat akhir zaman. Kita bukan umat terdahulu, tetapi kita juga jadi umat akhir zaman disebabkan Nabi kita Nabi akhir zaman. Disebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah, Nabi yang membawa rahmat, kita juga jadi umat yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Bukan membawa masalah, ya, tetapi membawa rahmat kemana saja kita pergi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan perhimpunan ini, dengan kehadiran pada malam yang berbahagia ini. Malam ini adalah malam yang paling barakah dalam kehidupan kita, ya tuan-tuan, ya. Kerana kita memperingati Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada perayaan lain, tidak ada malam-malam yang indah yang kita lalui. Malam-malam kita seperti tidak ada apa-apa yang manfaatnya. Sebaliknya, sehingga kan malam hari raya sekalipun, malam yang di mana kita bergembira pada ketika itu, tuan-tuan, tidak berlaku dalam hidup kita kalau tidak dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana orang yang beramal pada malam tersebut digandakan bilangan ganjarannya berbanding amalan yang lain selama 1000 bulan. Tetapi malam itu juga tidak akan wujud dan tidak akan terzahir ke dunia ini fadilat dan kelebihannya kalau tidak dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini adalah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita persembahkan apa saja, baik salawat, baik zikrullah, gerak kita dan diam kita, rasakan bahawa kita berada di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, ya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memantau keadaan umatnya. Memantau keadaan umatnya. Lebih-lebih lagi khususnya umatnya di kampung Sungai Kembung Ulu ini. Ya, jangan anggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ahwal kita. Jangan anggap Rasulullah SAW tidak mengetahui kedudukan kita. Baginda SAW mengetahuinya. Baginda SAW dibentangkan kepada Baginda SAW ini seluruh amalan umatnya, termasuklah amalan orang kampung. Bila mana dilihat ada di kalangan umat dia beramal saleh, melakukan ketaatan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam seolah-olah merayakan dengan bersyukur. Rasulullah merayakannya, ya, menyambut kegembiraan dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala bila mana melihat umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini, ya, melakukan amal soleh. Apa amal soleh kita pada malam ini, tuan? Salawat. Berselawat ke atas Nabi SAW adalah amal soleh yang tidak dinafikan keutamaannya oleh para ulama.
kita ulang-ulang salawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ini adalah kelebihannya apa? Kita akan dikurniakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita mengulang-ulang. Sebab kita mengulang-ulang. Lepas satu, lepas satu. Inilah amalan para salafus saleh yang terdahulu. Mereka sering mengulang-ulang salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Ini Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa para salafus saleh mengulang-ulang salawat dengan lafaz ini satu hari ataupun pada hari, setiap hari Jumaat sebanyak 1000 kali. 1000 kali. 10 kali pusing kita punya tasbih. Itu maknanya. Diulang-ulang salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak menzahirkan kesyukuran. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana dia tahu kita beramal dengan amal soleh, maka baginda seolah-olah menyambut perayaan, mensyukuri betapa umatku melakukan amal soleh. Tetapi bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan kepada baginda bahawa ada di kalangan umatnya melakukan amal yang tidak saleh, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Lalu dia mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan keampunan kepada umatnya yang melakukan amal yang tidak baik, yang maksiat, yang tidak menunjukkan taat. Jadi inilah kasihnya, tuan-tuan. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah marah. Ada di kalangan umat yang buat maksiat, Nabi tak marah. Bahkan Nabi mendoakan, terus mendoakan agar suatu hari nanti dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah akhlak suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak kita berhimpun pada malam yang berbahagia ini menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghargai jasa bakti baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita, masya-Allah tabarakallah. Jadi kita menyambutnya dengan gembira. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Termasuk dalam rahmat ini ialah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan lahirkan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat ke seluruh alam. Ya, rahmat di sini ialah Rasulullah. Wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Maka dengan bila mana kamu mengetahui kurniaan Allah dan rahmat Allah yang dilahirkan kepada kamu, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira dengan rahmat dan kelebihan. Ini perintah supaya bergembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Masjid kita bergembira menyambut Maulid Nabi SAW. Kalau nido masjid kita nido gembira, nazir nido gembira, imam pun nido gembira, lahir Maulid Nabi SAW, nido ganggu pacuan malam ni. Makanya gembira tu lah, ada pacuan kita malam. Ya. Cukup nido cukup, selalu dia berlebihan, kan? Jadi itu alhamdulillah, itu tanda tu dizahirkan tu. Semuanya dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa setiap sen yang dikeluarkan. Ya. Jadi pada peringkat awal ini, tuan-tuan, Masjid Kudai keluarkan.
harta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang tuan kita pula. Kita pula anjurkan di rumah kita pula. Anjurkan di pejabat kita pula. Anjurkan di kebun kuliah. Di kebun kuliah. Batak mic ni lah, kita selawat 1 jam. Lepas tu doa, baliklah. Kan? Boleh juga menyambut kesyukuran. Baca maulid. Para ulama tu betul bukan di masjid saja mereka baca maulid. Di masjid dibaca kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sirah. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah dibaca, di masjid baca, di tempat kerja mereka baca, di kebun mereka pun mereka baca. Tempat mereka, di kedai mereka baca. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan. Kerana apa? Kerana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumber ilmu dalam Islam. Sumber. Kalau tidak melalui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada ulama yang mengetahui ilmu tauhid. Kalau tidak kerana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada ulama yang mengetahui ilmu fiqh. Kalau tidak ada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ulama yang mengetahui ilmu hadis. Ilmu hadis, ilmu sejarah. Kalau tidak kerana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada ulama yang mengetahui ilmu akhlak, ilmu tasawuf, makrifat. Semuanya bersumber daripada sirah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber asli, sumber yang usul kepada setiap ilmu, setiap amalan, setiap perbuatan, setiap praktikal, setiap gambaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa kita sekarang ke? Bukan masa sekarang. Masa dimasukkan sini oleh Imam Alusi dalam tafsirnya, masa wal 'ashr ni masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni masa the gold time, masa keemasan dalam sejarah kehidupan manusia. Ya. Semasa hayat Nabi Muhammad SAW inilah waktu keemasan. 63 tahun hidup Nabi Muhammad SAW, inilah waktu emas. Yang lain itu tak sampai waktu emas. Ya. Masa kita pada malam ini pun tidak boleh nak menandingi masa hidup Nabi Muhammad SAW. Allah pilih masa tempoh 63 tahun tu, Allah pilih tempoh itu untuk kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menzahirkan semua kebenaran dan untuk membongkar semua kebatilan. Inilah tempoh masa. Dikata sebab Allah bersumpah dengan masa ini. Wal 'ashr, demi masa itu. Demi masa. Kalau kita lihat pun ada alif lam kan. Wal qasam. Ya saya, wawul qasam, waw tu bila waw sumpah, demi. Ya, alif lam itu menunjukkan perkataan itu ialah ma'rifah. Maknanya apa? Khusus, bukannya umum. Jadi wal 'asri maknanya masa yang khusus. Kalau masa yang umum, ya, daripada Nabi Adam sampai kiamat, itu masa yang umum. Jadi wal 'asri ini masa yang khusus, dikhususkan tempohnya semasa hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Alusi dalam tafsir. Ya. Ada benarnya. Kalau kita lihat pada ayat seterusnya, innal insan,
sesungguhnya manusia lafi khusr. Manusia yang menjalani masa itu, kebanyakannya mereka itu rugi, mengalami kerugian yang sangat rugi. Lafi khusr. Ya. Illa alladzina amanu, melainkan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sifat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus. Itu pun khusus. Ya. Nah, sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa dia? Amanu, mereka beriman, wa amilus shalihat, mereka beramal saleh, wa tawasaw bil haq, menyampaikan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, menyampaikan kebenaran tadi dengan sabar. Karena semua orang boleh terima apa yang kita cakap, walaupun betul, kan? Ada orang tak setuju, tak apa, tak setuju, kita sabar. Wa tawasaw bis sabr. Ini sifat para sahabat. Disebabkan ada sifat ini, maka tersebar luaslah Islam, maka tersebarlah dakwah Islam berkat sabarnya mereka. Bukan sabar kita, teman. Sabar kita belum lagi. Ya, sabar mereka Allah Ta'ala dah beri. Sahabat ni sabar dia Allah pun dah beri. Iman dia Allah dah beri. Amal soleh dia Allah dah beri. Kita belum lagi. Ya. Kita baru cak-cak orang. Cak-cak beriman. Ya. Buat beriman. Ya, buat beramal budaya, buat sabar budaya. Belum sabar. Oi, kalau nak cerita martabat sabar, masya Allah. Ya,